Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, InsyaAllah hari ini kita akan tengok video tentang bab 3, tingkatan 2, Sains KSSM, tajuk nutrisi. Okay, jadi dalam tajuk ini akan ada lebih banyak eksperimen lah. Jadi dalam video kali ini kita akan tengok secara teorinya apa yang kamu perlu tahulah. Okay, so bab 3, nutrisi. Okay, dalam video kali ini subtopik yang pertama adalah 3.1 kelas makanan. Okay. Dan cikgu cukup yakinlah pelajar-pelajar semua dah pernah dengar ataupun kalau tak pernah banyak kali pun pernahlah dengar walaupun sekali tentang kelas makanan ni lah. Okey. Kelas makanan. Okay, dalam pembelajaran kamu, okay, kamu perlu tahu yang makanan ni boleh dibahagikan dalam 7 kelas makanan yang utama lah. Okay, apakah 7 kelas makanan yang utama itu? Iaitu yang pertama karbohidrat, protein, yang ketiga lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Okey. So dalam subtopik 3.1 ini kita akan tengok secara terperinci apakah contoh makanan ataupun apakah yang membina kelas-kelas makanan yang kita sebutkan inilah 7 kelas utama ni. Okey. Kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat. Okey. Karbohidrat. Okey, untuk makanan itu dikelaskan sebagai karbohidrat. Makanan itu perlulah mengandungi sebatian organik yang ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay. Ada ketiga-tiga unsur ini, makanan itu akan dikelaskan sebagai karbohidrat. Okay. Dan makanan ini merupakan makanan ruji lah ataupun makanan yang utama bagi manusia. Kerana apa? Kerana karbohidrat ini dia boleh membekalkan tenaga yang banyak. Okay. So untuk kita menjalankan aktiviti memerlukan tenaga, kita memerlukan makanan yang mempunyai banyak karbohidrat. Okay. So contoh karbohidrat adalah kanji seperti nasi, beras dan sebagainya, glycogen dan juga selulosa. Okay. Kanji ni biasanya makanan yang tersimpan di dalam tumbuhan, dalam gandum, dalam beras dan sebagainya. Okay, manakala glycogen ni adalah karbohidrat yang kita boleh dapat daripada haiwan. Okay. Selulosa pula adalah bahan yang kita boleh dapat daripada tumbuhan lah, kerana selulosa adalah bahan yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okay. So dua sumber boleh didapati daripada tumbuhan dan satu sumber glycogen boleh didapati daripada haiwan lah. Okay. Okay, sesetengah karbohidrat, contohnya gula lah. Semua orang kenal gula kan. So gula ni dia boleh membekalkan tenaga dengan cepat. Ada karbohidrat yang memerlukan pencernaan yang lagi lama lah. Okay. So kita akan belajar dalam subtopik 3.2 dan juga 3.3. So ini adalah gambar tentang contoh-contoh karbohidrat lah. Kelas makanan yang kedua adalah protein. Okay. Protein adalah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Okay. Kalau karbohidrat tadi, karbon, hidrogen dan juga oksigen. Tapi bila ada tambahan unsur nitrogen, so makanan itu akan dikelaskan dalam kelas makanan protein. Okay. Protein yang kita makan, okay, bahan yang dikatakan mengandungi protein ini akan dicernakan ataupun dikecilkan kepada unit yang paling asas lah, iaitu asid amino. So kita akan tengok lagi dalam next topik lah. Okay. Kenapa perlunya makan makanan yang ada protein? Kerana apa? Kerana protein ini diperlukan untuk pertumbuhan tisu, untuk kita membesar. Ataupun kalau ada luka, pembaikan tisu-tisu yang rosak, kita memerlukan makanan yang tinggi dengan protein. Okay. Dan protein juga diperlukan untuk mensintesis ataupun membuat beberapa bahan kimia di dalam tubuh badan lah, iaitu enzim, hormon dan sebagainya. Okay. So kita perlukan protein. Okay, so ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Dia adalah kwashiorkor lah. Okay. Dia biasa kena kepada kanak-kanak yang berusia 1 hingga 3 tahun. So inilah gambarannya kalau kanak-kanak tersebut kurang protein. Perut dia buncit tapi nampak tulang lah, nampak pembesaran dia tidak berapa, dia terbantut. Ini adalah contoh protein, kita ada ikan sama, contohnya daging merah, kekacang, telur, ayam dan sebagainya lah. So next adalah kelas makanan lemak. Okay.
So unsur dalam lemak sama seperti karbohidrat. Okay, karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay. Cuma susunan dia berlainan menyebabkan dia akan ada kelas makanan yang lain lah berbanding karbohidrat. Okay. So lemak terbentuk daripada apa? Daripada gliserol dan juga asid lemak. Okay. Lemak juga merupakan satu simpanan tenaga yang tinggi lah. Okay. Jika kita ada 1 gram lemak dibandingkan dengan 1 gram karbohidrat, tenaga yang ada dalam 1 gram lemak itu adalah lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat tu lah. So dia dua kali ganda lagi besar daripada tenaga dalam karbohidrat. Okay. Apa fungsi lemak ni? Okay, lemak ni jika dalam kuantiti yang betul lah, ataupun jika tidak berlebihan dalam badan, lemak ni digunakan untuk melindungi organ badan seperti jantung, buah pinggang, ginjal dan sebagainya lah. Okay. Lemak ni juga dia membantu mengangkut vitamin yang larut lemak. Nanti kita akan tengoklah kelas makanan vitamin. Akan ada 2 jenis. So vitamin yang larut lemak akan diangkut oleh lemak lah. Okay, seperti A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Okay. So jika lemak tu berlebihan dalam badan kita, kita akan simpan di bawah kulit. Yang mana lemak yang berlebihan ni boleh dijadikan penebat haba ketika musim sejuk dan sebagainya lah. Okay. Ini contoh-contoh makanan yang ada sumber lemak lah. Minyak sawit, kita ada mentega, kita ada santan, kita ada kacang dan sebagainya lah. Next, kelas makanan yang ke berapa ya? Yang keempat adalah vitamin. Okay. Vitamin ialah sebahagian organik yang mana dia tak membekalkan tenaga, tetapi dia diperlukan juga oleh badan. Walaupun dalam kuantiti yang sedikit lah. Kerana apa? Untuk kita mengekalkan kesihatan tubuh badan lah. Okay. So, vitamin ada 2 jenis. Satu larut air, satu lagi larut lemak. Okay. So, vitamin kita dapat daripada pelbagai sumber lah. Daripada sayur, daripada buah, daripada susu pun ada vitamin dan daripada daging lah. Okay. So ada 6 jenis vitamin yang kamu kena tahu. A, B, C, D, E dan juga K. So vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air. Manakala vitamin adik A, D, E, K adalah vitamin yang larut dalam lemak lah. Okay. Ini adalah sumber makanan yang boleh membekalkan vitamin. Okay, vitamin A. Contohnya adalah susu, kuning telur dan minyak ikan. Yang mana vitamin A ni boleh membantu penglihatan pada waktu malam lah. Di samping dia boleh memelihara kesihatan kulit. Dan jika berkurangan, orang tu akan mengalami rabun malam dan juga penyakit kulit. Okay. Vitamin B. Boleh dapat daripada yeast. Kita daripada hati, organ hati dan juga daripada telur lah. Yang mana vitamin B ni penting untuk memelihara fungsi sistem saraf. Dan juga membantu pembentukan sel darah merah lah. Jika kekurangan vitamin B, kita akan mendapat penyakit beri-beri dan juga anemia. Okay. Kekurangan darah merah. Vitamin C. Ini selalu dengar kan. Kita akan sumbernya majoriti daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang mana vitamin C ni boleh membantu manusia untuk melawan penyakit. Di samping memelihara kesihatan gusi dan juga mulut kita. So kalau kurang, kita akan dapat penyakit gusi berdarah ataupun scurvy lah. Okay. Vitamin B. Sumber dia daripada minyak ikan, daripada mentega, daripada telur. Okay. Dan dia juga boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kepada cahaya matahari pun boleh keluar vitamin D lah. Yang mana vitamin D ni dia membantu penyerapan kalsium dan juga dia menguatkan gigi lah. Okay. Jika berkurangan, manusia akan dapat penyakit riket. Nampak gambar ni? Tulang dia bengkok kan, penyakit riket contohnya. Ataupun sakit gigi lah kerana enamel tak kuat. Ataupun penyakit kulit. Banyaklah kesan kalau kurang vitamin. So next adalah vitamin E. Okay, vitamin E daripada sayur-sayuran juga. Okay, dia memelihara sistem pembiakan. Kesan kekurangan dia adalah seseorang tu boleh jadi mandul lah. Okay, dia boleh mengalami mandul ataupun keguguran fetus bagi perempuan. Okay. Dan vitamin K boleh didapati daripada susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Okay. Vitamin K ni dia mempercepatkan proses pembekuan darah. Kalau kurang maknanya kita akan mengalami penyakit darah lambat membeku lah. Okay. So kalau cedera ke, aksiden, luka dan sebagainya, darah kita tu akan lambat membeku, dia akan mencair dan terus mengalir lah. Boleh menyebabkan kita kehilangan banyak darah. Okay.
Okay, kelas makanan yang kelima, pelawas. Biasa dengar pelawas kan. So apa kelas makanan yang ada dalam pelawas ni? Okay. Pelawas ni biasanya bahan yang tidak dapat diuraikan. Dia memang tak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Okay. Dan dia biasanya terdiri daripada selulosa yang ada dalam dinding sel lah. Okay. Apa tugas pelawas ni? Dia akan merangsang proses yang kita namakan sebagai peristalsis. Okay. Peristalsis. Yang mana peristalsis ni adalah pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan otot. Yang mana pergerakan inilah yang membenarkan pergerakan makanan dan juga tinja di dalam badan. Okay. So adanya pelawas ni dia akan memudahkan proses peristalsis tersebut. Okay. So ini adalah gambaran contoh-contoh makanan yang ada ataupun sumber kepada pelawas. Okay. Kita ada bijirin dan kita ada buah-buahan serta sayuran lah. Yang keenam adalah kelas makanan mineral. Okay. Mineral ni lebih kurang sama dengan vitamin tadi. Okay. Kita tak perlukan dalam kuantiti yang banyak, namun kita masih memerlukannya untuk mengekalkan kesihatan ataupun membantu proses-proses di dalam badan lah. Okay. Contoh mineral adalah kalsium sebagai contohnya. So susu, ikan bilis itu adalah sumber-sumbernya. Yang mana kalsium ni membantu pembekuan darah. Okay, menguatkan tulang. So kalau kurang, mana kita akan mengalami penyakit yang lebih kurang macam vitamin tadilah. Akan ada rikit, akan ada penyakit tulang rapuh, osteoporosis. Okay. Natrium, contoh mineral lagi. Sumber daripada garam, daging dan juga telur. Yang mana natrium juga seperti mana vitamin tadi membantu memelihara sistem saraf. Jika berkurangan, kita akan mengalami krem lah ataupun kekejangan otot. Okay, besi. Sumbernya daripada hati ataupun daging. Okay, daging merah lah. Okay. Yang mana besi ni ataupun iron ni penting untuk membentuk hemoglobin di dalam darah. Ya, kita tahu hemoglobin ni penting untuk mengangkut oksigen lah. Okay, so kalau kekurangan, orang itu akan mengalami penyakit anemia ataupun penyakit kekurangan darah lah. Okay, iodin. Iodin ni banyak terdapat dalam makanan laut serta buah-buahan. Dia akan bantu fungsi kelenjar tiroid. Kesan kekurangan, goiter ataupun orang kita sebut beguk lah. Okay, dia akan bengkak dekat leher tu. Fosforus. Contoh mineral yang seterusnya adalah fosforus. Adalah sumber makanan yang mempunyai fosforus. Yang mana fosforus ini akan menguatkan tulang dan gigi. Serta dia akan membantu membentuk asid nukleik dalam DNA dan juga RNA. Ini penting untuk pewarisan lah. Jika kekurangan, orang itu akan boleh mengalami riket. Tulang bengkok. Okay. Kalium. Bukan kalsium, kalium. Sumber daripada tumbuhan dan haiwan, dia boleh membantu otot kita, pengecutan otot. Okay, jika kekurangan, kita boleh mengalami lumpuh lah. Otot kita tak boleh mengecut kan. So, kita boleh lumpuh lah, tak boleh bergerak. Dan juga krem, kekejangan otot. Okay, so, kelas makanan yang terakhir ialah air. Air ni kita tahu sangat penting. Di mana dalam air akan ada unsur hidrogen dan juga oksigen. Dan apa-apa pengangkutan di dalam badan, kecuali pengangkutan gas lah, oksigen, pengangkutan makanan dan sebagainya, akan memerlukan air lah sebagai medium pengangkutan. Okay. Even makanan yang tercerna pun memerlukan air untuk tercerna ataupun untuk digerakkan di dalam badan lah. Okay. 70% daripada badan manusia adalah air. Okay. So, hasil perkembuhan seperti urea, air kencing dan sebagainya pun memerlukan air untuk diangkut keluar lah. Okay. Air juga penting untuk mengawal atur suhu badan melalui berpeluh dan juga sebagainya lah. Okay. So, ini adalah contoh kelas makanan yang mempunyai banyak air, buah-buahan, air mineral sendiri dan sebagainya lah. Okay. So disarankan manusia ataupun kamulah untuk minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari. Okay. Habislah bab subtopik 3.1 penerangan tentang 7 kelas makanan yang utama. Jadi cikgu harap semua dapat maklumlah apa yang menyebabkan makanan itu dikelaskan sebagai karbohidrat ataupun dikelaskan sebagai protein, lemak dan sebagainya. Okay. So kita berjumpa dalam video seterusnya. Terima kasih kerana mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.